Okay, semua boleh? Okay, boleh? Okay. Okay, kalau macam tu saya teruskan ya. Okay. Okay, terima kasih. Kita tengok lagi, sambung lagi. Okay. So ini yang bahagian yang kamu kena betul-betul faham sebab benda ni tak pernah belajar lagi. Kita tak pernah buka lagi akaun pengasingan untung rugi. Tapi bila kita belajar perkongsian, kita kena buka akaun pengasingan untung rugi. So apa itu akaun pengasingan untung rugi? Akaun ini hanya disediakan untuk perniagaan perkongsian. Tujuan dia untuk menentukan pembahagian untung atau rugi perkongsi. Salah ni ya, atau rugi perkongsi. Okay, so ini format pun ada dalam buku kamu. Okay, so kita letakkan nama perkongsian kita. Perkongsian apa? Perkongsian ABC. Okay, so nama akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir bila? Okay, sebelah kredit debit kita ada rugi bersih. Mana datang ni rugi bersih? Ini datang daripada APUR, akaun perdagangan untung rugi. So kalau dapat rugi bersih, kita akan letak sebelah debit akaun pengasingan untung rugi. Kalau dalam akaun perdagangan untung rugi kita dapat untung bersih, kita akan letak sebelah kredit. Okay, so next sebelah sini, okay, sebelah sini dia ada faedah atas modal, dia ada gaji, allowance, bonus. Okay, so yang hitam ni, tengok dulu yang hitam ni. Okay, yang hitam ni faedah atas modal dan juga gaji atau bonus atau ni, ini adalah tuntutan perkongsi. Apa yang perkongsi patut dapat? Ini, dua ni. Okay. Dekat sini, faedah atas ambilan, ini apa yang perkongsi kena bayar perkongsian. Okay. So maksudnya dekat sini, ini untung bersih dan faedah atas ambilan, ini apa saja yang hasil perkongsian. Kita panggil hasil perkongsian. Perkongsian dapat kita akan letak di sini. Okey, di sini apa saja yang melibatkan perbelanjaan perkongsian? Perkongsian terpaksa bayar. Okey, so kita akan letak sebelah debit. Okey, so kamu kena tahu faedah atas modal gaji akan duduk sebelah debit, faedah atas ambilan saja ni akan duduk di sini. Okey, last kali. So yang hijau dengan merah ni apa dia? Okey, hijau ni stand for kongsi untung. Kalau perniagaan dapat kongsi untung, kita akan catat sebelah debit. Kalau perniagaan kongsi rugi, kita akan catat di sebelah kredit. Macam mana nak tahu ni? Dia sama macam baki HB, jumlah imbang. Okay, jumlah imbang, okay, kita tengok sebelah debit dengan kredit sampai banyak. So bila kredit banyak, so kita akan pindah jumlah imbang kredit di sini. Kita akan tolak semua yang atas ni, so kita akan dapat yang hijau ni. Ini kena portion lah, kena bahagi, kena ikut nisbah ke ikut 3 cara tadi nak buat, nak kira untung rugi. Okay, so ini kita akan dapat bila kita tolak jumlah imbang, tolak naik atas. Okay, sama juga bila sebelah debit, hijau atau merah ni, hijau, tulisan hijau dengan merah ni, either or tau, salah satu saja wujud. Dia tak akan ada dua-dua ni dalam satu soalan, no. Kalau ada rugi bersih, so dia tak akan ada dah untung bersih. Potong. Okay, kalau ada untung bersih, tak akan ada dah rugi bersih. Okay, sama juga dengan jawapan bawah ni. Kalau kamu dapat kongsi untung, hijau ni sahaja ada. Yang merah ni kamu tak buat dah. Okay, kalau kamu dapat kongsi rugi, warna merah ni, warna hijau ni kamu tak buat dah. Okay, so hijau merah ni menunjukkan salah satu patut kamu buat. Bukan ada dua-dua. Okay, seterusnya. So bila kita dapat akaun semasa perkongsi ni, kita dapat jawapan. Okay. Ni ya, ini ada dua cara. Satu bentuk T, ini kita panggil bentuk T. Okay, bentuk T, ledger. Satu lagi, ini bentuk penyata. Itu sama juga, yang benda yang tambah ada satu saja, faedah atas ambilan. Yang tolak ada dua, faedah atas modal dan gaji allowance kongsi. So dia dapat macam ni. Ini jawapan ni, ini kita panggil kongsi untung atau kongsi rugi. Positif, kongsi untung. Negatif, kongsi rugi. So bila dapat macam ni, positif atau negatif, baru kita divide antara A dengan B. So baru dapat mereka seorang satu.
apa nilai yang mereka dapat. Okay, so yang ni kongsi untung, tolak balik kongsi untung nilai yang sama, so jawapan bawah ni akan jadi kosong. Akaun pengasingan untung rugi, jawapan akhir mesti kosong. Semua kat sini semua kosong. Semua akan dapat jawapan sama, kosong. Okay. Okay. Seterusnya, yang ni yang saya cakap tadi, merekod kongsi untung atau rugi. Okay. Okay, kita tengok satu soalan. Kamu buka buku teks kamu, contoh 8. Muka surat 118. Buku teks muka surat 118. Okay. Okay, break. Dah, ready? Okay. Berikut ialah maklumat yang diambil daripada buku perkongsian Gamala pada 31 Disember 2017. Dia bagi modal pada 1 Januari. Okay, ini modal awal lah. Okay, so baki modal. Untuk GAN, nama perkongsi dia ada 2, satu GAN, satu Nirmala. Okay, GAN ada modal dia 20,000, so baki modal Nirmala ada 30,000. Okay, next, untung bersih yang dapat pada tahun Disember 31 Disember 2017. Okay, untung bersih adalah sebanyak RM98,200. Okay, so ambilan. Okay, untuk GAN, dia buat ambilan sebanyak total ambilan dia RM5,000. Okay, Nirmala, dia buat ambilan RM6,000. Okay, gaji GAN dia tetap di sini, GAN dapat RM5,000 gaji sebulan. Okay, Nirmala dia dapat gaji RM4,000. Okay, kita tengok ada dia punya agreement. Okay, apa agreement dia? Yang pertama, faedah atas modal tetap dibayar 5% setahun. So sekarang kita nak kira faedah atas modal. Macam mana? So kamu ambil percentage dia, 5%, darab dengan modal mereka. 5% untuk GAN. Okay, saya tunjuk dekat sini. Okay, untuk kira, besarkan sikit. Faedah atas modal. Macam mana nak kira? So kita ambil percentage dia, 5%. Okay, ada 2. So kita buat 2. Bawah dulu. Okay, GAN dulu. Okay, GAN berapa? Pertama, 5%. Okay, darab dengan GAN. Modal GAN adalah, tengok soalan, 20,000. Okay, ada tempoh tak? Dia tak cakap tempoh. So, kita tak payah buat tempoh lah. Terus dapat jawapan. Okay. Sebab apa saya kata tak ada tempoh? Cuba kamu tengok balik. Dia cakap ni baki modal 1 Januari. Okay. So, soalan suruh kamu kira 31 Disember 2017. Maksudnya dia nak kira cukup setahun lah. Bulan 1 sampai bulan 12. 1 year cukup. 12 bulan. Sebab tu saya cakap tak perlu darab tempoh. Kalau nak darab juga, okey, tak puas hati cikgu nak darab juga. Okey, macam ni lah. Darab dapat macam ni. Okey. So jawapan yang kamu akan dapat adalah RM1,000. So untuk GAN. So tak habis lagi. Kena kira lagi seorang untuk Nirmala pula. Okey, Nirmala pun 5%. Okay, dia punya jumlah modal di bawah, baki modal dia adalah RM30,000. So 30,000 sama juga darab 12 per 12. Kenapa 12 per 12? Sebab cukup 1 year. Okay, modal mereka awal tahun sampai hujung tahun sama. So dapat 1,500. Okay, ini dia yang pertama. Faedah atas modal. Tekan sikit. Okay, so yang pertama kita cakap dia punya rumus untuk hari ni kita hanya tengok kira yang simple macam ni saja.
Okay, kamu kena pandai kira dia punya dulu. Okay, faedah atas modal, dia punya percentage. Darab modal dia, siapa ni, tengok modal dia berapa, okay, darab dengan tempoh. Okay, dapat. Okay, next sama juga, kita ulang step yang sama untuk berkongsi seterusnya. Okay, so satu dan, okay, tengok yang kedua. Yang kedua dia cakap gaji tahunan perkongsi ialah GAN 10,000, Nirmala 8,000. So apa maksud dia ni? Gaji tahunan. So gaji tahunan ni kamu terus highlight. Okay, so gaji tahunan mereka. Okay, kamu tulis untuk GAN. Untuk GAN dia dapat. Take note yang ni sebab apa? Benda ni nak record ke dalam akaun pengasingan atau rugi nanti. GAN dapat ni dan juga Nirmala gaji tahunan dia adalah sebanyak 8,000. Okay, so ini kita take part dah. Okay, kita take note. Okay, yang ketiga. Ambilan oleh pekongsi dikenakan faedah 10% setahun. So bila tengok dekat atas ni ada mereka dua-dua orang buat ambilan. GAN pun buat ambilan, Nirmala pun buat ambilan. So dekat sini beza dia tak bagi tarikh. So bila dia tak bagi tarikh, kita anggap dia buat ambilan pada awal tahun lah, cukup 1 year. Kalau dia cakap ambilan oleh pekongsi, GAN dibuat pada bulan Mei. Nirmala ambilan dilakukan pada bulan Julai. Okey, kalau ada state bulan, so kita kena kira berapa bulan nak cukup sampai ke bulan 12. Tapi sekarang bila dia tak state bulan, means cukup 1 year. So kita kira sekarang faedah atas ambilan. Okay, sebab dua-dua orang buat, so kita kena kira dua-dua. Yang pertama kita kira untuk GAN. So kita ambil percentage tadi dia cakap adalah 10%. Okay, darab dengan jumlah ambilan yang GAN buat. Tengok soalan tadi, GAN kata ambilan 5,000. Okay, so GAN dapat, tak tepi pun boleh, tak ada masalah. Okay, GAN kena bayar faedah atas ambilan dia sebanyak 500. Okay, sebab apa tak darab tempoh? Sebab dia cukup 1 year, sebab dia tak cakap pun. Dia tak cakap tarikh bila-bila, sekian-sekian bila dia buat. Okay, Nirmala pula 10% juga. Dia memang sama rate soalan bagi sama aja untuk dua orang. Okay, darab dengan ambilan yang dilakukan adalah 6,000. Okay, sama, cukup setahun 12 per 12. Okay, times 12 per 12. So sama juga RM 600. Okay, dah kira nombor 3. Seterusnya yang keempat. Untung dan rugi dibahagikan antara GAN dan Nirmala mengikut nisbah 2/3. So yang keempat ni adalah kongsi untung ataupun kongsi rugi. So mereka dapat mengikut nisbah. GAN dapat 2, Nirmala dapat 3. Okay, so sekarang ni apa 2 apa 3? Okay, so bila dia bagi kongsi untung 2/3, so kita kena tahu berapa bahagian total ada. So 2 tambah 3, so ada 5 bahagian. So GAN dapat 2/5. Nirmala dapat 3/5. Okay, mana dah petang 5? Ini. Kita tambah balik kongsi untung ni. 2 nisbah 2 tambah nisbah 3. So total bahagian nisbah ada 5 bahagian. So GAN dia kata dapat 2/5. So Nirmala dapat 3/5. Okay cikgu, dia tak cakap pun GAN 2, 3 Nirmala. Tapi kamu tengok dia sebut untung atau rugi dibahagikan antara GAN dan Nirmala. So dia start dulu dengan words GAN. So dia mula dengan GAN. So GAN ni kita tahu dia dapat 2. Nirmala dia dapat 3. Sebab dia start nama GAN dulu. So GAN dapat 2, Nirmala dapat 3. Okay, itu cara dia. So bila kita dah dapat semua, dah kira semua perkongsian ni, okay, kita dah kira, kita dah buat dah. Yang pertama kita dah kira faedah atas modal.
Okay, GAN 1000, Nimala 1500, gaji tahunan kita dah highlight lah. GAN patut dapat gaji tahunan 10,000, Nimala patut dapat gaji tahunan 8,000. Yang ketiga, faedah atas ambilan. GAN kita kira dapat 500, Nimala kita kira dapat 600. Okay, last kali kita highlight berkaitan dengan kongsi untung. GAN mesti 2/5, Nimala 3/5. So, cara dia, apa kita patut buat? Okay. Dia ada dua cara, kamu sama ada nak selesaikan akaun pengasingan untung rugi ni dengan formula guna bentuk T macam ni ataupun bentuk penyata. Tapi saya memang suka bentuk penyata sebab apa? Kamu tingkatan 5 memang guna banyak penyata. So lebih cantik kamu biasakan diri guna penyata. Okay, so kita nak buat penyata. Yang pertama, tulis dulu nama bisnes. Nama bisnes dia adalah Perkongsian Gamala. Okay. So, tulis akaun pengasingan. Pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Berakhir. Okay, saya masukkan tabel dekat sini. Okay, so yang ni. Okay, sebelah saya RM. Okay, penyata. Okay, kita mulakan soal jawapan kita dengan untung bersih. Soalan bagi tadi untung bersih. So, tengok balik soalan anda bagi sebut tadi untung bersih. Okay, di sini 98,200. So, ambil nilai untung bersih 98,200. Okay, so sekarang kita kena tambah apa yang patut perkongsi dapat untuk perkongsian dapat. So, kita akan plus faedah atas ambilan. Okay, so dekat sini kalau format lama dia akan tulis GAN dengan Nimala dekat bawah. Tapi sekarang buku teks baru kita dia tak tulis nama seorang-seorang ni. So kamu boleh juga letak sini. Kamu buat calculation kat sini. So GAN tadi 500. Okay, Nimala 600. So boleh buat kat sini. Tapi kamu tak boleh tulis nama GAN, Nimala. No, tak boleh. So terus tulis dekat ni nilai tambah mereka 1,100. Okay, kita hanya tambah satu saja iaitu faedah atas ambilan. So terus tambah, so kita dapat nilai 99,300. Okay, kita teruskan lagi, tak habis lagi. Okay, tambah satu, okay, yang lain kita minus. Ada dua lagi kita kira tadi. Yang pertama kita kira faedah atas modal. Okay, sama juga. Okay, ambil buh dalam kalkulator dalam bracket macam ni. So GAN 1,000. Dan 1,000 dan juga Nirmala 1,500. So dapat jawapan. Letak sini. Kenapa? Sebab kita ada dua benda nak tolak. Okay, saya teruskan. Okay, seterusnya satu lagi benda yang kita nak tolak adalah gaji. Gaji perkongsi ya, nak lebih jelas. Okey, gaji perkongsi. Okey, gaji perkongsi dalam akaun pengasingan untung rugi mesti ambil gaji tahunan. Gaji perkongsi dekat sini kamu highlight mesti ambil tahunan dalam akaun pengasingan. Okey, so tambah je mereka dapat 10,000. Okey, tambah dengan seorang lagi dapat 8,000. So total adalah 18,000. Okay, jumlah yang patut kamu tolak boleh letak tepi ataupun nak letak bawah pun boleh. Okay, so boleh letak sini. So tambah dua ni, 2,500 tambah 18,000. So dapat nilai 20,500.
Okay. Seterusnya, saya naikkan sikit, dia dah turun bawah. Okay. Okay. So sekarang, kita ambil nilai atas yang tambah tadi 99,300 minus 20,500. So kita dapat nilai 78,800. 78,800 inilah kalau positif kita panggil dia kongsi untung. Nilai kat sini positif means kamu dapat kongsi untung perkongsian. Kalau negatif, kalau kat sini sikit, kat sini banyak, kau akan dapat negatif kan bawah ni. Kalau negatif, kita panggil kongsi rugi. Tak habis lagi, kamu baru dapat kongsi rugi, kongsi untung. Kena divide, kena buat nisbah tadi, ikut nisbah dia. Kita kena bahagikan, nak bagi kepada Gan berapa dapat, Nimala berapa dapat. Semua ni, okay, kita kena divide pula antara Gan dengan Nimala. Okay, sekarang kita bahagikan untuk Gan dan Nimala. Macam mana kita nak bahagi? So ingat balik, okay. So bila nak bahagi kongsi untung, dia yang terlibat adalah akaun semasa. Kita kena bawa masuk kongsi untung ni ke dalam akaun semasa. So akaun semasa Gan. So berapa Gan dapat tadi? 2/5. Okay, darab. Okay, ambil kongsi untung atas tu, 78,800. So Gan dapat, lepas darab ni kita dapat 31,520. Okey, daripada nilai 78,800, Gan hanya layak dapat untung 31,520. Okey, tak settle lagi. Nimala belum kira. So kita kira Nimala pula. So sama, akaun semasa Nirmala. Okey, dia dapat 3/5. Okey, darab 78,800. So Nirmala dia dapat nilai sebanyak 47,280. Okay, dekat sini kena letak minus. Kenapa letak minus? Dua-dua ni kita akan minus. Kenapa? Bila perkongsian dapat kongsi untung, automatik dia terus kena transfer duit ni pergi ke akaun semasa. Sebab tu dia minus di sini, sebab kongsi untung di sini dia kena tolak, pergi masuk, pindahkan ke dalam akaun semasa perkongsi. Okey. So ni sini kita total balik dua-dua ni, tambah dua-dua ni, dapat balik nilai yang sama macam atas. Sebab tu saya kata jawapan akhir akaun pengasingan untung rugi adalah kosong. Jawapan akhir dia adalah kosong. Semua kamu buat mesti betul punya lah. Kamu letak semua mesti tolak kosong. Kenapa? Sebab kita tolak balik nilai kongsi untung tadi. So, saya tunjuk bagi jelas sikit. Okay. Turunkan semua di bawah. Nampak? Okay. Yang biasa nama tajuk mesti centralize, tengah-tengah. Di sini dia. Okay. Ini, kalau soalan dia suruh minta kamu hanya prepare akaun pengasingan untung rugi, so inilah jawapan yang kamu kena sediakan. Kamu kena ingat, tambah ada satu saja benda kita tambah, faedah atas ambilan. Lagi dua, faedah atas modal, gaji perkongsi, ataupun bonus, ataupun allowance, kena minus. Okay, sebab dah minus, kita akan dapat di sini kita panggil kongsi untung. Okay, bila dapat kongsi untung, you kena divide antara perkongsi. So kita akan letak dalam akaun semasa perkongsi. So ikut nisbah dia. Dia bagi soalan bagi tadi, so ikut darab dengan kongsi untung tadi. So dapat bahagian masing-masing. So last kali ambil kongsi untung, minus balik jumlah yang kita dah bahagi masuk dalam akaun semasa. So jawapan last kali adalah kosong. Okey, kita berhenti setakat ini sahaja. Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang dengar pembelajaran saya pada hari